Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlonde, bongkar jangan malu-malu, bongkar sampai semua ketahuan. Petang hari ini aku nak ucapkan selamat hari berhujung hari 4 dan hari Kamis. Besok hari penghulu kepada setiap penghulu hari Jumat yang mulia. Petang ini kita semua masih lagi dalam mood terkejut beruk dan hampir pecah jantung aku apabila aku gembira sebenarnya. Aku bukan terkejut sebab aku benci, tak. Aku gembira, aku terkejut. Yang terkejut gembira kerana apa yang menjadi kontroversi, persoalan yang besar hari demi hari akhirnya terjawab. Dan aku gembira sebab apa yang aku jangka selama ini, yang aku ramalkan akhirnya berjaya. Akhirnya menjadi kenyataan. Ramai orang yang kecam aku, kata aku ni ramalan nenek kebayan. Ada orang kata aku hanya cakap itu sebagai satu andaian dan persepsi semata-mata, tiada fakta dan sebagainya. Tapi aku kata kita tengoklah nanti apa yang aku ramal itu betul ke tidak, kerana semuanya berlandaskan kepada pengalaman, semuanya berlandaskan kepada pemerhatian. Aku kata memang akan jadi. Ramai orang cakap jangan, tak akan jadi punya. Tapi akhirnya petang ini, tengah hari tadi, disaksikan berjuta-juta orang, 30 juta rakyat Malaysia akhirnya dikejutkan dengan keputusan yang memang sudah diramal oleh banyak pemerhati politik. Tetapi ramai juga pemerhati politik kata tidak. Tapi akhirnya aku yang pemerhati biasa-biasa saja ini ternyata benar. Apa yang aku kata itu benar apabila Zuraida Kamarudin benar-benar meninggalkan Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali. Dan apa yang terjadi selama ini aku kata Zuraida confirm akan keluar Parti Bersatu kerana isunya dia mencari tapak untuk menjadi orang yang berkuasa, mencari tapak untuk dia dapat mengembangkan lagi sayapnya. Dan terbukti benar apabila Zuraida hari ini beliau meninggalkan Parti Bersatu dan pindah ke Parti Bangsa Malaysia. Yang menjadi persoalan aku selama ini akhirnya terjawab. Aku kata nanti waktu PRU 15 nanti Zuraida tidak ada tempat kalau terus tetap di Bersatu. Karena Bersatu perlu dia nanti dalam pemilihan nanti Zuraida tidak akan ada tempat. Azmin pun tidak akan ada tempat. Jadi kita nantikan nanti. Aku ramalkan Azmin tak lama lagi dia akan ada 2 perkara dibuat. Yang pertama dia akan buat parti baru. Yang kedua dia akan menyertai Zuraida. Tapi aku pikir yang lebih tepat dia akan buat parti baru. Kenapa? Sebab kalau dia ikut Zuraida lagi, siapa yang duluan atau orang Sabah duluan atau dalam bahasa lebih bakunya, siapa yang mendahului, siapa yang terdahulu itu disebut kanan. Jadi siapa yang dahulu masuk parti PBM, Parti Bangsa Malaysia, dia akan jadi lebih berkuasa. Jadi kalau Azmin terbelakang masuk, bermaksud dia junior. Dia junior, Zuraida pula adalah senior. Dan akan diangkat nanti menjadi presiden adalah senior. Tak tahulah nanti kalau Leri Sheng pula yang akan jadi presiden dan berterusan jadi presiden. Dan Zuraida pula hanya jadi ekor-ekor sahaja. Jadi aku pikir nanti aku ramalkan Azmin Ali akan terus mengikuti ataupun buat parti baru. Hari ini kita digemparkan dengan perkara itu. Jadi Zuraida sudah meninggalkan Parti Bersatu dan telah pergi ke Parti Bangsa Malaysia. Jadi aku ramal perkara ini akan berlaku lagi. Tapi yang menariknya petang ini adalah apabila Zuraida telah mengumumkan meletak jawatan sebagai Menteri Kabinet. Dan secara tidak langsung ini telah menimbulkan satu jawapan serta-merta daripada Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin. Apabila Hamzah Zainuddin mengatakan jawatan Kabinet Zuraida akan digantikan oleh Parti Bersatu
Yang menjadi persoalan aku sekarang ini adalah apakah parti UMNO berdiam diri. Kerana ini peluang UMNO untuk merampas jawatan tersebut. Ini peluang UMNO untuk merampas jawatan tersebut. Kerana dengan perletakan jawatan Zuraida ini bermaksud ada satu kekosongan yang boleh diambil alih oleh parti UMNO. Sekarang ini apa komen daripada Muhyiddin pula? Kerana menurut Hamzah Zainuddin, jawatan kabinet Zuraida akan diganti oleh pemimpin bersatu. Aku nak tanya kepada pemimpin UMNO sekarang nih. Adakah kamu berdiam diri atau mau merampas jawatan tersebut? Karena sekarang ini yang menjadi Perdana Menteri adalah daripada UMNO. Yang melantik itu bukannya Hamzah Zainuddin, bukan juga Muhyiddin. Jadi aku pikir sekarang ini Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin mungkin tak boleh tidur malam ini. Tak boleh tidur. Karena kalau Perdana Menteri melantik kabinet nanti, dia punya hak 100%. Ini bukan hak tentang parlimen dibubar atau tidak, tapi melantik itu hak 100% daripada Ismail Sabri. Kalau mungkin Anda cakap, kalau Ismail Sabri tak lantik daripada bersatu, Muhyiddin akan mengugut untuk menarik sokongan. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh Zahid Hamidi. Apabila ditarik sokongan, karena ini boleh jadi bubar. Sekarang ini apa yang boleh dilakukan oleh Ismail Sabri? Ismail Sabri pun sekarang ini menjadi bengong yang tak tahulah apa nak cakap. Dia akan bingung, tak tahu nak membuat apa dalam keadaan tersepit. Ini boleh kata seperti diluah mati ibu, ditelan mati bapa. Nak lantik UMNO, mungkin jawatan Perdana Menterinya akan hilang. Nak lantik bersatu, UMNO akan menyalak habis-habisan, menggigit Ismail Sabri Yaakob. Jadi apa yang akan Ismail Sabri Yaakob buat, kita tunggulah nanti. Siapakah ahli kabinet yang akan menggantikan? Siapa ahli politik yang akan menggantikan Zuraida? Adakah akan diambil daripada parti UMNO ataupun daripada bersatu? Karena hari ini dengan begitu lantang, Hamzah Zainuddin mengatakan jawatan kabinet Zuraida akan diganti oleh pemimpin bersatu. Portfolio Kementerian Peladangan dan Komoditi akan diisi oleh pemimpin bersatu apabila Zuraida Kamarudin keluar daripada parti itu secara rasmi, kata Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Hamzah berkata, ini berikutan bilangan jawatan kabinet yang disandang bersatu telah dipersetujui antara Presiden Parti Muhyiddin Yassin dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Bermakna jika Zuraida digugurkan daripada bersatu, maka tempatnya itu akan digantikan oleh seseorang dari bersatu. Seperti yang dicadangkan Presiden Parti untuk menjadi menteri yang mewakili bersatu, katanya seperti dipetik bernama. Yang aku mau tanya kedua, soalan kedua adalah, perletakan jawatan Zuraida Kamarudin itu hak untuk menerimanya hanya adalah satu orang, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Jadi sekarang ini aku tanya, politik Malaysia makin stabil atau makin tak stabil? Nah, kamu jawab sendiri. Siapa yang menggegarkan parti politik Malaysia? Adakah PH atau siapa? Yang gegar sekarang kestabilan ini sekarang ini tergugat lagi. Sekarang ini aku nak kata kestabilan politik Malaysia sekali lagi tergugat hanya karena Zuraida undur diri dari bersatu. Karena kalau Perdana Menteri tak terima peletakan jawatan Zuraida, bermaksud Zuraida akan menjadi ahli kabinet mewakili Parti Bangsa Malaysia. Karena Zuraida kata dia akan menyokong penuh Ismail Sabri. Jadi kalau Ismail Sabri teruskan portfolio Zuraida, bermaksud dia masih ada pilihan kedua untuk sokongan Zuraida. Kalau dia lantik bersatu, bermaksud dia lebih susah untuk mendapat sokongan. Ada harapan ditarik sokongan, tapi kalau dia teruskan Zuraida, satu confirm satu, undi untuk dia jadi Perdana Menteri sah ada. Jadi apa pendapat kamu semua? Muhyiddin pula
ada komennya. Nanti aku nak ulas selepas ini. Ulas, jangan tak ulas, bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai telonde. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen Anda banyak-banyak tentang isu ini, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.